Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 4 bertajuk Mencari Hidayah Allah. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran, mesti Ustazah nak bacakan sedikit apa yang tertera pada gambar-gambar di depan ni ya. Okey, aku tidak takut doaku ditolak, tapi aku lebih takutkan aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Okey, ini adalah kata-kata Umar Al-Khattab. Okey, seterusnya, yang berkata saya belum dapat hidayah, maka jawablah hidayah itu dicari, bukannya ditunggu. Okey, semoga kita sama-sama dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita dengar bacaan surah An-Nur ayat 35. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatin wala warbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu maksud potongan ayat yang telah pun dibaca tadi ya. Okey, maksud yang pertama, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Menurut Ibnu Abbas bahawa ayat ini memberi maksud Allah lah pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Okey, maksud nur di sini menurut Ibnu Abbas ia memberi maksud cahaya petunjuk ataupun hidayah. Seterusnya, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Menurut pendapat Ibnu Abbas bahawa dhamir nurihi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perumpamaan yang menggambarkan hidayah Allah itu berada di dalam hati orang-orang mukmin adalah seperti lampu yang berada di dalam sebuah lubang yang gelap gelita yang tidak boleh ditembusi cahaya. Seterusnya, maksud pelita itu di dalam kaca, yakni cahaya itu terpancar dari balik kaca yang jernih. Menurut Ubay ibnu Ka'ab dan beberapa orang yang lain, mereka mengatakan bahawa ini merupakan perumpamaan bagi hati orang mukmin. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Menurut Ubay ibnu Ka'ab, makna yang dimaksudkan ialah bintang yang bercahaya terang. Qatadah pula memberi maksud iaitu bintang yang terang jelas lagi besar. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebalik timur dan tidak pula di sebelah baratnya. Okey, ini macam pelik sikit bunyi maksudnya ya. Kita tengok apakah maksud sebenarnya. Menurut Ibnu Abbas, maksudnya ialah
pohon zaitun yang ada di padang Sahara dalam keadaan tidak tertutup oleh naungan pokok lain. Tidak juga ditutupi oleh gunung. Tidak pula berada di dalam gua. Pendek kata, pohon itu tidak tertutup oleh sesuatu apa pun. Maka pohon jenis ini menghasilkan minyak yang paling baik. Okey, itu yang maksudnya daripada pohon yang berkah tadi. Ya, yang tidak di sebelah timur, tidak pula di sebelah barat. Itu maksudnya, ya. Seterusnya, yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini memberi maksud, menurut Ka'bul Ahbar, beliau mengatakan bahawasanya hampir-hampir Nabi Muhammad SAW itu jelas di mata orang-orang di sekelilingnya. Okey, maknanya mereka nampak bahawasanya Nabi Muhammad itu memang seorang Nabi. Sekalipun baginda tidak mengucapkan bahawa dirinya seorang Nabi. Sebagaimana dalam ayat tersebut mengatakan, minyak itu hampir-hampir menerangi sekalipun tidak disentuh api. Kalau kita belajar minyak ni tak ada api selagi tidak diberikan api dekat dia, dia tidak akan membakar. Itu dia maksudnya. Cahaya di atas cahaya, iaitu cahaya berlapis-lapis lah ni. Ya. Menurut As-Saddi telah mengatakan, yakni cahaya api dan cahaya minyak. Saat bertemu kedua-duanya menerangi. Masing-masing tidak dapat menerangi tanpa yang lainnya. Demikianlah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Apabila kedua-duanya bertemu, maka masing-masing dari keduanya tidak akan ada kecuali dengan keberadaan yang lain. Maknanya saling memerlukan. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Ini memberi maksud. Kita lihat daripada Abdullah ibnu Amr bahawa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu melemparkan kepada mereka suatu cahaya dari cahayanya. Maka siapa yang terkena cahaya itu, ia mendapat petunjuk, dan siapa yang luput ni maksudnya yang tak dapat cahaya tu, ya, maka dia akan sesat. Okey, tafsir Ibnu Katsir online yang Ustazah rujuk tu. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, yakni Dia Maha mengetahui tentang sesiapa yang berhak mendapat petunjuk dan sesiapa yang berhak mendapat kesesatan. Okey, seterusnya kita masuk kepada subtajuk yang seterusnya, iaitu sebab-sebab manusia memerlukan hidayah. Okey, kenapa kita sangat memerlukan kepada hidayah? Okey, antaranya, ya, sebab-sebab ni banyak. Jadi kat sini kita letakkan 3 sahaja. Yang pertama, dapat membebaskan diri daripada sifat materialistik. Materialistik apa? Kebendaan. Okey, dia akan membebaskan kita daripada terlalu ta'assub kepada kebendaan. Yang kedua, dapat menghindarkan diri daripada kesesatan. Okey, dapat hidayah ni, dapat petunjuk bimbingan daripada Allah, insya-Allah kita akan terhindar daripada kesesatan hidup di dunia. Yang ketiga, dapat mengharungi ujian Allah dengan tenang dan sabar. Okey, orang yang dapat hidayah daripada Allah ni, okey, imannya dalam keadaan yang tinggilah, dia akan buat baik. Okey, jadi bila dia terima ujian, dugaan daripada Allah, dia faham bahawasanya itu adalah ujian daripada Allah. Untuk menguji tahap keimanannya. Jadi, dia akan tenang dan sabar serta redha dengan apa yang Allah takdirkan ke atasnya. Baik, kita masuk kepada hikmah ataupun kita boleh katakan sebagai kepentingan hidayah Allah kepada manusia. Okey, kalau kamu jumpa soalan dia nak hikmah pun samalah. Okey, kalau kepentingan pun samalah. Okey, yang pertamanya, menyebabkan seseorang redha dengan qada dan
qadar Allah. Ni pentingnya. Okey, kita dapat hidayah, maka kita akan tahu bahawasanya kita ni hidup berdasarkan takdir daripada Allah, qada dan qadar. Okey, yang kedua, menyebabkan seseorang menjauhi segala perbuatan maksiat serta melaksanakan segala perintah Allah. Orang yang dapat hidayah, pedoman ke jalan yang baik, maka dia akan meninggalkan segala keburukan dunia, ya. Okey, yang ketiga, mendorong komuniti, ni masyarakatnya, agar lebih istiqamah dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Okey, mereka yang dah berada di jalan yang betul ni, mereka tak naklah tengok orang lain berada di jalan yang tak betul. Jadi mereka akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Faham tak amar ma'ruf ni apa? Mengajak ke arah kebaikan. Nahi mungkar, mencegah mereka daripada perkara-perkara mungkar. Seterusnya, memperteguhkan keimanan pemimpin negara agar mentadbir negara dengan amanah. Okey, orang yang amanah adalah orang yang beriman. Okey, jadi orang yang dah mendapat hidayah ni, insya-Allah tahap keimanannya tinggi. Okey, dan mereka akan sentiasa melakukan benda-benda yang baik sahajalah. Okey, dan yang terakhir sekali, memelihara keimanan seseorang. Okey, memelihara keimanan seseorang. Maknanya bila dapat hidayah ni, sentiasa berbuat kebaikan. Jadi dengan tak langsung, iman tu akan terpelihara. Kita lihat sedikit maklumat tambahannya. Okey, kesan hidayah kepada manusia. Yang pertama, dia akan berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. Ini yang berlaku pada golongan mu'allaf yang kita panggil sebagai mu'allaf tu. Okey, yang kedua, peningkatan dalam ibadah wajib dan sunat. Okey, akan berlaku peningkatan ibadah dalam seseorang itu, dalam diri seseorang. Yang ketiga, sentiasa melakukan perkara baik dan meninggalkan kejahatan. Orang dapat hidayah, dia tak suka dah buat benda-benda jahat ni. Ya. Yang keempat, rasa gembira dalam melaksanakan perintah Allah dan tak rasa terpaksa pun. Maknanya dia buat tu dalam keadaan dia rasa suka sangat. Ya, suka menghampirkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, tetap beriman walaupun diseksa dan dihina kerana mempertahankan agama. Ini kita boleh ambil contoh daripada kisah Bilal bin Rabah. Baik, seterusnya kita lihat cara untuk mendapatkan hidayah Allah. Okey, kita digalakkan untuk berdoa mencari hidayah Allah. Di antara doa-doa yang digalakkan kita untuk dibaca ialah, kita lihat doa ini, ya. Okey, ikut Ustazah baca. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ulang. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Okey, jangan lupa hafaz dan baca sentiasa, ya. Okey, seterusnya doa untuk mengekalkan hidayah, ya. Supaya hidayah tu sentiasa ada bersama kita, kita bacalah doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, Ustazah nak kamu semua hafaz dan ulang-ulang bacaan doa ini, ya. Cara yang kedua ialah mendalami ilmu agama. Okey, kalau kita lihat, ya, dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, sebagaimana hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis daripada Ibnu Majah. Okey, galakan menuntut ilmu ni. Cuba lihat maksud hadis ni, ya. Okey, Ustazah bacakan dulu dia punya matan hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan. Maksud faqih ni adalah fahamkan dia dalam masalah agama. Okey, faqih ni, faqih fiddin. Ni semua orang nak ni. Okey. Seterusnya, dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ni, okey, artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu.
Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib juga baginya memiliki ilmu. Barang siapa menghendaki kedua-duanya, iaitu kehidupan dunia dan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Okay? Kalau kita faham betul-betul hadis ni, maknanya kehidupan kita ni tak boleh lari daripada ilmu. Dengan ilmu lah kita dapat mengetahui, menjalani kehidupan di dunia dengan baik. Okay? Baik kehidupan dunia, maka baiklah kehidupan kita di akhirat. Okey, last kali baca kata-kata ni ya. Berikhtiarlah dalam mencari hidayah, bukannya menunggu hidayah datang, ya. Okey. Baik, cara yang ketiga, melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, di sini beberapa bentuk larangan dan perintah yang kita boleh ikuti, ya. Dan sememangnya kalau kita lihat ni, melaksanakan perintah Allah yang pertama ni semuanya terkandung dalam rukun Islam, ya. Okey, rukun Islam tu adalah pelaksanaan kepada perintah Allah. Okey, yang pertama, solat 5 waktu sehari semalam. Bukan solat Zuhur je, bukan solat Asar saja atau mana-mana solat yang kita nak sahaja, ya. Mesti cukup 5 waktu. Yang kedua, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Okey, kena penuh. Kalau tak penuh, kena ganti. Wajib ganti sebab puasa wajib. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, infak ataupun sedekah. Sedekah, ya. Banyakkan bersedekah setakat yang kita mampu setiap hari. Yang keempat, menunaikan haji jika mampu. InsyaAllah satu hari nanti kamu juga ada kemampuan. Ataupun kalau kamu dah pergi mengikut ibu bapa, alhamdulillah, ya. Okey, yang kelima, melakukan ibadah-ibadah lain dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, menjauhi larangan Allah. Contohnya, berjudi, minum arak, menyembah berhala, makan makanan yang haram ataupun syubhah dan lain-lain. Syubhah ni kita ragu-ragu status dia, halal ke tak halal, halal ke tak halal. Ya. So inilah dia dalam kehidupan kita seharian, ya. Kita kena banyak melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, kalau kita ikut patuh yang ni menunjukkan kita hamba yang baik. Jadi Allah pun bolehlah bagi kat kita hidayah. Maknanya kita ni nak jadi baik, Allah bagilah insya-Allah sampai kita berdoa. Baik, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Jika kamu suka dengan Ustazah, cara Ustazah mengajar, jangan lupa tekan like dan subscribe channel Ustazah Yohanis, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.